Hai semua, bertemu kita lagi hari ini dalam Mari Belajar Matematik bersama Cikgu Siti. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Matematik Tingkatan 1, Bab 6, Persamaan Linear, Subtopik 6.1, Persamaan Linear dalam satu pemboleh ubah. Standard pembelajaran menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kriteria kejayaan ialah di akhir pembelajaran ini, pelajar sepatutnya dapat menyelesaikan persamaan linear dalam suatu pemboleh ubah dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, terdapat 3 kaedah penyelesaian persamaan linear yang boleh awak gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Kaedah yang pertama ialah kaedah cuba jaya. Okey, kaedah yang kedua pula ialah aplikasi konsep kesamaan dan kaedah yang ketiga ialah kaedah pemantahbalikan. Ketiga-tiga kaedah ini akan cikgu ajar dalam video ini. Okey, kita cuba kaedah yang pertama iaitu kaedah cuba jaya. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan kaedah cuba jaya untuk selesaikan soalan ini. Okey. Kaedah cuba jaya ni, kita cuba gantikan nilai X dengan mana-mana nilai. Okey, contoh cikgu ambil X sama dengan 2. Gantikan persamaan di sebelah kiri dengan nilai X sama dengan 2. Awak akan dapat 4 darab 2 tambah 7. Jadi kat sini, awak dapat 15. Okey. Maksudnya, nilai di sebelah kiri ialah 15, manakala nilai di sebelah kanan ialah 11. So, dia tidak sama. 15 tak sama dengan 11. Penyelesaiannya, X sama dengan 2 bukan punca. Dia bukan punca bagi persamaan ini ataupun dia bukan penyelesaian. Okey. Seterusnya, kita cuba dengan nilai X sama dengan 1. Kalau cuba X sama dengan 1, 4 darab 1 tambah 7. Dapat 11. Betul tak? So, nilai di sebelah kiri iaitu 11 sama dengan nilai di sebelah kanan. Maka, jawapan dia, X sama dengan 1. Okey, penyelesaian dia ialah X sama dengan 1. Okey, soalan B. X per 4 tambah 3 sama dengan 6. Okey, kita cuba jaya dengan nilai X sama dengan 8. Contoh, awak ambil X sama dengan 8 kan? Gantikan dalam persamaan, awak akan dapat 8 bahagi 4, 2 tambah 3. Okey, sini jadi 5. Okey, maksudnya nilai di sebelah kiri tu tadi 5. Nilai di sebelah kanan dia 6. Jadi 5 tak sama dengan 6. Nilai di sebelah kiri tak sama dengan nilai sebelah kanan. Okey, maka penyelesaiannya X sama dengan 8 bukan punca. Bukan punca bagi persamaan ini. Okey, seterusnya kita cuba dengan X sama dengan 12. Kalau awak letakkan ataupun gantikan nilai X tu tadi dengan 12, awak akan dapati 12 per 4 tambah 3. Okey, sini dia jadi 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Okey, maksudnya nilai di sebelah kiri 6, nilai di sebelah kanan pun 6. Samalah nilai sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. So, jawapan dia, maka X sama dengan 12. Ini jawapan ataupun ini penyelesaian dia. Okey, seterusnya soalan C. X tolak 10 sama dengan 3. Cuba gantikan X sama dengan 12. Contohnya ganti sama dengan 12. Sebelah kiri awak akan dapati 12 tolak 10. 12 tolak 10 ialah 2. So, nilai di sebelah kiri tak sama dengan nilai di sebelah kanan. Maka, X sama dengan 12 bukan punca.
Okey, sekarang kita cuba lagi dengan nombor yang lain. Contoh X sama dengan 13. Bila ganti X sama dengan 13, awak akan dapat kat sini 13 tolak 10 sama dengan 3. Maka nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. So, jawapan dia, maka X sama dengan 13. Inilah punca dia ataupun penyelesaian dia, X sama dengan 13. Okey, sebab mana-mana kaedah yang kita gunakan ialah untuk mencari nilai X. Betul tak? Okey. So, bila awak ganti tadi, awak boleh kenal pastilah mana satu nilai X yang memenuhi persamaan ini. Okey, kita tengok soalan D pula. 2X tambah 4 sama dengan 10. Cikgu nak gantikan X sama dengan 2. Okey, kalau cikgu ganti X sama dengan 2 kat sini, cikgu letak kat sini 2 kan. 2 darab 2, cikgu akan dapat 4 tambah 4. Cikgu akan dapat 8. Jadi, nilai di sebelah kiri 8 tak sama dengan nilai di sebelah kanan 10. Okey, jadi X sama dengan 2 bukan punca. Bukan punca bagi persamaan ini. Okey, seterusnya kalau cikgu gantikan X sama dengan 3. Sekarang cikgu nak ganti X ini dengan 3. Bila cikgu ganti dengan 3, 2 darab 3 tambah 4. 2 darab 3 jadi 6. 6 tambah 4. 6 tambah 4 sama dengan berapa? 10 kan? So, jawapan di sebelah kiri sama dengan jawapan di sebelah kanan. Maka, jawapan dia X sama dengan 3. Itu penyelesaian dia. Dah tahu dah macam mana nak guna kaedah cuba jaya? Cikgu harap awak fahamlah kita kena gantikan nilai X di dalam persamaan dengan mana-mana mana-mana nombor lah yang awak rasa bersesuaian dengan persamaan itu. Dan kita cari, tengok sama ada nilai di sebelah kiri dia sama tak dengan nilai di sebelah kanan. Jika dia sama, maka nombor itulah menjadi penyelesaian bagi persamaan linear tersebut. Okey, kita tengok kaedah lain dalam slide yang seterusnya. Okay, seterusnya kita cuba jawab soalan dengan menggunakan aplikasi konsep kesamaan. Okey, dalam satu persamaan linear, nilai di sebelah kiri sentiasa sama dengan nilai di sebelah kanan. Maka operasi matematik yang dilakukan pada kedua-dua belah persamaan linear mesti sama supaya memenuhi konsep kesamaan. Okey, maksud dia macam ni. Sekarang cikgu nak gantikan persamaan ini, okey, guna konsep kesamaan. Contoh di sebelah kiri, X tolak 6 sama dengan negatif 2. Cikgu nak hapuskan 6. Jadi cikgu kena tambah 6. Bila cikgu tambah 6 di sebelah kiri, cikgu kena tambah 6 juga di sebelah kanan. Okey. Jadi di sebelah kiri tinggal X. Di sebelah kanan kita ada 4. Okey, so jawapan dia maka X sama dengan 4. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Okey, di sebelah kiri kita ada 3M, di sebelah kanan kita ada 15. Untuk hapuskan 3, cikgu kena bahagi dengan 3. Bila di sebelah kiri bahagi 3, di sebelah kanan pun kena bahagi 3. Okey, selepas bahagi 3, di sebelah kiri tinggal M, di sebelah kanan jadi 5. So, jawapan dia maka M sama dengan 5. Okey, seterusnya soalan C. Soalan seterusnya 6X tolak 4 di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita ada 5X tambah 8. Okey, untuk yang di sebelah kiri ni, cikgu tambah 4. Okey, tujuan dia supaya 4 ni dihapuskan. Okey, di sebelah kanan juga kena tambah 4. Okey, so sebelah kiri yang tinggal ialah 6X. Di sebelah kanan kita ada 5X tambah 12. Okey, seterusnya di sebelah kiri 6X. Cikgu nak hapuskan 6X, nak tinggal 1X sahaja. Maksudnya cikgu kena buat 6X tolak 5X.
Bila cikgu tolakkan 5x di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kena tolak 5x juga. Okey. Yang ni 6x tolak 5x. Tinggal x. 5x tolak 5x habis. Tinggal 12. So jawapan dia maka x sama dengan 12. Okey. Soalan seterusnya. 3x tambah 8 sama dengan 20. Di sebelah kiri kita ada 8. Kita nak hapuskan 8. Jadi kita kena tolak 8. Bila awak tolak 8 di sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tolak 8. Tolak gunakan operasi yang sama untuk sebelah kiri dan juga untuk sebelah kanan. Operasi mesti sama. Kalau sebelah kiri tambah, sebelah kanan tambah. Kalau sebelah kiri tolak, sebelah kanan pun kena tolak. Okey, macam mana nak pilih operasi tambah atau tolak? Awak kena tengok nombor yang awak nak hapuskan tu tadi. Macam dalam soalan ni, cikgu nak hapuskan 8 kan? Sebab tu cikgu kena tolakkan dia dengan 8. Untuk soalan atas tu tadi, cikgu nak hapuskan 3. Sebab tu cikgu bahagi dia dengan 3. Okey, harap awak fahamlah. Okey, so, kita teruskan soalan ini. Yang tinggal ialah 3x. Di sebelah kanan kita ada 12. Okey, kemudian cikgu nak hapuskan 3. Untuk hapuskan 3, cikgu kena bahagi 3. Okey, so di sebelah kanan pun cikgu kena bahagi dia dengan 3 juga. Okey, so akhirnya kita akan dapat x sama dengan 4. Okey, awak teruskan operasi ni. 3 dengan 3 dia dihapuskan, tinggal x. 12 bagi 3 sama dengan 4. So, jawapan dia maka x sama dengan 4. Okey. Seterusnya. Okey, untuk kaedah pematah balikan dia lebih kurang je dengan soalan dengan kaedah konsep kesamaan itu tadi. Okey, tengok soalan yang pertama ialah soalan A. 3x tambah 2 sama dengan 12. Soalan B. G per 4 tambah 3 sama dengan 6. Soalan C. 2x tambah 4 sama dengan 22. Dan soalan D. 3x tambah 8 sama dengan 20. So, kita nak cuba soalan yang pertama ini. 3x. Okey, tambah 2 sama dengan 12. Di sebelah kiri kita ada tambah 2. Jadi, kita nak hapuskan tambah 2 ni, kita kena tolak. Okey, untuk hapuskan 2, kita kena tolak 2. Bila di sebelah kiri awak tolak 2, di sebelah kanan pun kena tolak 2. Lakukan operasi yang sama. Jadi, di sebelah kiri sekarang tinggal 3x. Di sebelah kanan kita ada 10. Okey, seterusnya, kita nak hapuskan 3. Okey, untuk hapuskan 3, perlu dibahagi dengan 3. Bila di sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan pun bahagi 3. So, selepas awak bahagi, dia akan cancel out. So, jawapan dia x sama dengan 10 per 3. Okey, seterusnya soalan B. G per 4 tambah 3 sama dengan 6. Okey, G per 4 tambah 3 sama dengan 6. Hapuskan 3, awak kena tolak 3. Di sebelah kanan pun tolak 3. Okey, yang tinggal ialah G per 4 sama dengan 3. Okey, kemudian nak hapuskan 4. Bila nak hapuskan 4, oleh kerana 4 ni dia bahagi, nak hapuskan dia kena darab. Okey, sebelah kiri awak darab dengan 4, sebelah kanan pun kena darab dengan 4. So, akan dapat G sama dengan 12. Yang ini cancel. Okey, 3 dan 4, 12. So, jawapan dia G sama dengan 12. Okey, seterusnya soalan C. Okey, untuk selesaikan soalan ini, awak mesti kembangkan dia. Kembangkan dulu. So, masukkan ke dalam kurungan 2 darab X, 2X, 2 darab 4, 8. Okey, tukar persamaan menjadi 2X tambah 8 sama dengan 22. Sekarang kita nak hapuskan 8. Untuk hapuskan 8, okey, kita kena tolak 8 sebab 8 tolak 8 sifar. Okey, sebelah kanan pun kena tolak dengan 8.
Okey, sebelah kiri tinggal 2x, sebelah kanan tinggal 14. Okey, kemudian kita masih ada lagi 2 perkali 2 di depan x. Untuk hapuskan 2 ni kena bahagi. Okey, bahagi dengan 2. Bila di sebelah kiri awak bahagi 2, di sebelah kanan pun kena bahagi 2. Okey, 2 bahagi 2 hapus tinggal x. 14 bahagi 2 jadi 7. So, jawapan akhir dia x sama dengan 7. Okey, seterusnya soalan ini 3x tambah 8 sama dengan 20. Okey, sebelah kiri kita ada tambah 8. Untuk hapuskan tambah 8 ni kita kena tolak lah. Okey, 8 tolak 8 sifar. Okey, sama dengan 20. Bila sebelah kiri awak tolak 8, sebelah kanan pun kena tolak 8. Okey, so kat sini tinggal 3x. Tinggal 3x sama dengan 12. Okey, kemudian kita nak kena hapuskan 3. Untuk hapuskan 3, kena bahagi dengan 3. Bila di sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan pun kena bahagi 3. Okey, ini 3 dengan 3 boleh hapuskan. X sama dengan 4. So, jawapan dia X sama dengan 4. Okey, sebenarnya untuk persamaan linear ni, kita nak cari nilai X. Sebenarnya kita nak cari nilai pemboleh ubah tersebut dengan cara tinggalkan huruf ataupun pemboleh ubah itu di sebelah kiri persamaan supaya dia menjadi perkara rumus. Dan awak kena cari berapa nilai perkara rumus tersebut. Contoh dalam soalan D ni, persamaan pemboleh ubah dia X. So, perkara rumus dia X. Dan soalan B ni, pemboleh ubah dia G. So, G ni menjadi perkara rumus. Sebab tu perkara rumus mesti berada di sebelah kiri. Punca yang kita nak cari tu duduk sebelah kiri. Okey, jelas semua? Okey, seterusnya kita cuba selesaikan soalan. Bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Caranya ialah yang pertama, kenal pasti pemboleh ubah dan wakilkan dia dengan menggunakan huruf. Okey, contoh awak diberi satu pernyataan yang panjang. Mula-mula sekali perkara yang awak perlu buat ialah awak kena kenal pasti pemboleh ubah. Okey, dan pemboleh ubah tu awak wakilkan dia dengan menggunakan huruf. Okey, contohnya pemboleh ubah ni ialah sesuatu yang tidak diketahui lah. Sesuatu. Okey, sesuatu atau benda yang awak tak tahulah. Okey, kemudian selepas awak dah kenal pasti pemboleh ubah itu tadi, awak boleh bentukkan persamaan linear berdasarkan maklumat yang diberi di dalam soalan. Okey, seterusnya selesaikan persamaan dengan mana-mana kaedah yang dipelajari untuk mencari nilai pemboleh ubah. Yang cikgu ajar tadi, 3 kaedah tu tadi awak boleh gunakan mana-mana yang awak rasa selesa lah, yang awak rasa lebih mudah nak guna. Okey, seterusnya semak jawapan dengan menggantikan nilai pemboleh ubah yang diperoleh ke dalam persamaan. Bila awak semak semula, contohnya awak dah kira-kira tadi kan, awak dapat nilai X sama dengan 2. Cuba ganti X sama dengan 2 tu dalam persamaan asal. Dapat tak di sebelah kiri tu sama tak dengan yang di sebelah kanan? Kalau sama, maka jawapan awak betul. Tapi kalau tak sama, awak kena ulang semula lah. Mungkin nilai X yang awak masukkan tu salah. Okey. Okey, sekarang kita nak cuba selesaikan persamaan linear berikut. Okey, contoh soalan A. Selesaikan 4x tolak 1 sama dengan 3x tambah 5. Okey, dalam soalan ini, dia ada kurungan. Jadi, awak kena kembangkan dulu. Okey, kembangkan persamaan. Awak akan dapat 4x tolak 1 sama dengan 3x tambah 15. Okey, selepas itu, awak kena tinggalkan di sebelah kiri ni tinggal X sahaja. Untuk tinggalkan X, okey, hapuskan 1, awak kena tambah 1. Bila sebelah kiri tambah 1, sebelah kanan pun tambah 1. Okey, kemudian
Selepas dia tambah 1 kat sini dia tinggal lagi 4x di sebelah kiri. Di sebelah kanan kita ada 3x tambah 16. Okey, untuk tinggalkan x, 4x. Okey, tolak 3x. Okey, sebab apa cikgu tolak 3x? Kerana bila 4x tolak 3x hanya tinggal 1 saja x. Betul tak? Okey, oleh kerana di sebelah kiri kita tolak 3x, di sebelah kanan pun tolak dengan 3x. Okey, 3x tolak 3x hapus, 3x, 4x tolak 3x tinggal x. Okey, so jawapan dia x sama dengan 16. Okey, kat sini tinggal x sahaja. Di sebelah kanan dah hapuskan x, tinggal 16. So, x sama dengan 16. Okey, seterusnya tengok soalan B. X tambah 3 sama dengan 9. X tambah 3. Untuk hapuskan tambah 3, kita kena tolak dia. Okey, tolak 3. Oleh kerana sebelah kiri tolak 3, sebelah kanan pun tolak 3 jugalah. So, jawapan dia X sama dengan 6. Okey, tengok soalan lain. Okey, seterusnya kita nak selesaikan soalan ni. Diberi 4 kurungan K tolak 5 sama dengan 2 kurungan K tambah 3. Dalam soalan ini, awak kena kembangkan dia dulu sebelum selesaikan. Sebab dia ada kurungan kan. Pecahkan kurungan tu dengan cara kembangkanlah. 4 darab K, 4K tolak 20 sama dengan 2K tambah 6. Kemudian, hapuskan negatif 20. Hapuskan negatif 20. Okey, boleh dihapuskan dengan cara kita tambah 20. Bila sebelah kiri tambah 20, sebelah kanan pun tambah 20. Okey. Negatif 20 tambah 20, sifar. Tinggal 4K. Di sebelah kanan kita ada 2K tambah 26. Kemudian di sebelah kiri ni 4K kan. 4K kita buang 2K. Okey. So sebelah kanan pun kita buang 2K. K tambah 26. So jawapan dia kat sini kita ada 4 tolak 2. Jadi 2K sama dengan 26. Kemudian hapuskan satu lagi K. Hapuskan 2. Untuk hapuskan 2, bahagi dengan 2. So 26 bahagi 2. Okey, so jawapan dia K sama dengan 13. Okey, kenapa dalam soalan ni cikgu tak tolak? Okey, soalan cikgu kenapa tak tolak? Sebab kalau awak buat 2K tolak K, okey, di sebelah kiri awak akan ada, sebelah kanan awak akan ada K juga. Dan sampai bila pun tak habis. Jadi, kita hapuskan 2 lah. Kita hapuskan perkali 2 ni dengan cara bahagi 2. 2K bahagi 2, jadi kita hapuskan 2. Okey, so jawapan dia K sama dengan 13. Seterusnya, soalan D. Untuk soalan D, 2K tolak 4 per 6 sama dengan 3. Cari nilai K. Okey, 2K tolak 4 per 6 sama dengan 3. Awak kena hapuskan 6. Nak hapuskan 6, kena darab. So, 2K tolak 4 per 6 darab 6. Okey, sebelah kiri darab 6, sebelah kanan pun darab 6. Tujuan cikgu darab dia supaya 6 ni dapat dihapuskan. Okey, so tinggal 2K tolak 4 sama dengan 18. Kemudian hapuskan 4. 2K tolak 4 tambah 4 sama dengan 18 tambah 4. Okey, seterusnya tinggal 2K sama dengan 22. Okey, dan 2K bahagi 2 sama dengan 22 bahagi 2. Cikgu bahagi sebab cikgu nak hapuskan 2 yang di depan K tu tadi. Perkali 2 ni kita nak hapuskan. So, kita bahagi dengan 2. Okey, jawapan akhir kita akan dapat K sama dengan 11. Okey, 22 bahagi 2 dapat 11 kan? Okey, seterusnya.
Okay, untuk contoh soalan ni, pada satu kempen jual akhir tahun, potongan harga RM15 akan diberi bagi setiap pasang baju yang dibeli. Zunaidah telah membeli 5 pasang baju kurung yang berharga RMX sehelai. Jika jumlah wang yang dibayar ialah 525, hitung harga dalam RM bagi sepasang baju kurung yang dibeli. Okay, tadi cikgu ajar, selepas awak dapat soalan, perkara yang pertama yang awak perlu buat ialah awak kena kenal pasti pemboleh ubah. Kemudian bentukkan persamaan, selepas itu baru awak selesaikan persamaan. Okey, maknanya dalam soalan ini, pemboleh ubah dia ialah RMX. X ialah pemboleh ubah. Okey, kemudian kita bentukkan persamaan. Persamaan dia ialah dia telah membeli 5 helai baju kurung. Okey. Setiap helai baju kurung berharga X. Tetapi dia mendapat diskaun RM15 bagi setiap helaian yang dibeli. Maksudnya harga baju kurung sehelai tolak RM15. Sebab ada diskaun kan? Okey, sama dengan jumlah harga yang dibayar iaitu 525. Jadi sekarang kita dah bentukkan persamaan. Selepas bentukkan persamaan, kita selesaikan persamaan ini untuk mencari nilai bagi X. Pemboleh ubah di dalam soalan ini. Okey, nak hapuskan 5, awak kena bahagikan dia dengan 5. Okey, bila di sebelah kiri bahagi 5, di sebelah kanan pun bahagi dengan 5. Okey, so yang tinggal di sebelah kiri ialah X tolak 15. Yang tinggal di sebelah kanan ialah hasil bahagi dia 105. Kemudian nilai di sebelah kiri ni tolak 15. Untuk hapuskan tolak 15 kena tambah dengan 15. Di sebelah kanan pun awak tambahkan dengan nilai yang sama. Okey, ini dihapuskan. So tinggalkan X sama dengan 120. Okey, soalan dia hitung harga dalam RM bagi sepasang baju kurung. Okey, jawapan dia harga sepasang baju kurung ialah RM120. Okey, sebab dia nak harga kan. Kalau awak jawab X sama dengan 120 sahaja, awak tak dapat markah penuh lah. Sebab soalan dia hitung harga dalam RM. Okey, faham dah? Seterusnya kita tengok contoh lain. Okey, seterusnya kita nak selesaikan soalan ini. Sebuah syarikat menjual televisyen pada harga RM1.5P tambah 70 di mana P adalah harga modal. Jika harga jualan bagi televisyen tersebut ialah RM2,500, hitung keuntungan yang diperoleh. Okey, dalam soalan ini ada dua perkara iaitu pemboleh ubah P awak kena cari dan yang kedua awak kena cari keuntungan yang diperoleh. Okey, so persamaan dia yang pertama ialah 1.5P tambah 70 sama dengan harga jual iaitu 2,500. Dalam persamaan dia, linear tak perlu letakkan unit. Okey, kemudian awak kena hapuskan 70. Untuk hapuskan 70, okey, kita kena tolak dengan 70. Bila di sebelah kiri awak tolak, di sebelah kanan pun kena tolak. Okey, so sebelah kiri dah hapuskan, tinggal 1.5P. Di sebelah kanan awak tinggal 2,430. Kemudian, di sebelah kiri untuk hapuskan 1.5, kena bahagi dengan 1.5. Di sebelah kanan pun sama. Bahagikan 2,430 ni dengan 1.5. So kat sini awak akan dapat P sama dengan 1,620. Okey, hasil bahagi dia dapat 1,620. Kemudian 1,620 ni ialah P iaitu harga modal. Okey, awak belum jawab soalan sebab soalan nak cari keuntungan. Untuk hitung keuntungan, awak kena gunakan keuntungan sama dengan harga jualan tolak dengan
harga modal. Okey. So, keuntungan sama dengan harga jualan 2,500 tolak dengan harga modal 1,620. Selepas tolak harga modal, awak akan dapat keuntungan 880. Okey. So, jawapan dia RM880 keuntungan yang diperoleh daripada jualan televisyen ini. Okey. Okay, soalan C. Seramai 35 orang murid menyertai satu aktiviti gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah. Bilangan murid perempuan yang menyertai aktiviti itu ialah 5 orang kurang daripada bilangan murid lelaki. Berapa orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu? Okey. Dalam soalan ini, pemboleh ubah yang tidak diketahui ialah bilangan murid lelaki. Okey. Bilangan murid lelaki kita tak tahu berapa. Bilangan murid perempuan ialah 5 orang kurang daripada bilangan murid lelaki. Okey. Maksudnya pemboleh ubah yang pertama ialah bilangan murid lelaki X. Bilangan murid perempuan kurang 5 kurang daripada X. Maksudnya X tolak 5. Okey. Jumlah pelajar yang menyertai ialah seramai 35 orang. Soalannya berapa orang murid lelaki? Maksudnya soalan ni nak cari nilai X. Okey. Jadi penyertaan dia ialah murid perempuan tambah dengan murid lelaki, jumlah dia 35 orang. Bilangan murid perempuan ialah sebanyak 5 orang kurang daripada pelajar murid lelaki. Kurang daripada murid lelaki. So, X tolak 5 ini ialah bilangan murid perempuan tambah dengan bilangan murid lelaki iaitu X. Jumlah dia sama dengan 35 orang. Okey, so X tolak 5 tambah X, awak akan dapat 2X tolak 5 sama dengan 35. Okey, untuk hapuskan 5, kena tambah dengan 5. Okey, sebelah kanan pun tambah 5. So, kat sini kita dah hapuskan dia. 2X sama dengan 40. Kemudian, sini bahagi 2. Sini bahagi 2. X sama dengan 20. Okey, dalam soalan dia, berapa orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu? Jawapan dia awak kena tulis seramai 20 orang murid lelaki. Okey, jawapan dia ialah seramai 20 orang murid lelaki yang menyertai aktiviti itu. Okey, faham tak? Jadi soalan ini tadi mula-mula kita kena cari berapa untuk murid perempuan dan berapa untuk murid lelaki. Berapa tu unknown lah, kita tak tahulah. So, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey. Soalan seterusnya ialah soalan D. Harga satu pakej pelancongan 5 hari 4 malam ke Jakarta ialah RMX. Seramai 41 orang pelancong telah memilih pakej tersebut dengan jumlah bayaran terkumpul ialah sebanyak RM55,350. Hitung nilai X. Okey, maksudnya dalam soalan ini terdapat seramai 41 orang pelancong yang mengambil pakej pelancongan. So, 41 ni kena darab dengan pakej pelancongan RMX. Sama dengan jumlah bayaran RM55,350. Okey, so 41X sama dengan RM55,350. Untuk hapuskan 41, kita kena bahagi dia dengan 41. Jadi di sebelah kanan pun kena bahagi juga dengan 41. So, jawapan X ialah hasil bahagi ini
Selepas awak bahagi, awak akan dapat nilai X. Jadi X sama dengan, tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey. Okey, untuk tambahkan kefahaman dan pengukuhan, murid-murid boleh cuba jawab latih diri 6.1D dan juga mahir diri 6.1D dalam buku teks muka surat 130 dan muka surat 131. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.